A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Kita sambung tadabbur surah At-Taubah ayat 109. Ayat hari ini masih berkenaan dengan sifat orang-orang munafik dan juga masih tentang cerita Masjid Dirar. Masjid yang dibina semata-mata untuk memecah belahkan umat Islam dan sebagai satu markas untuk menghancur ataupun memerangi Islam daripada dekat. Dan kesudahan masjid ini Allah perintahkan para sahabat supaya hancurkannya, musnah dan bakar. Ada seorang sahabat berkata, aku melihat tempat Masjid Dirar itu keluar asap. Sebab itu ulama mengatakan maksiat akan memberi kesan kepada tempat, kepada apa-apa tempat pun. Maksiat ataupun perbuatan mungkar akan memberi kesan kepada apa-apa tempat. Maka sebaliknya, amal soleh dan ketaatan juga akan memberi kesan yang baik pada apa-apa tempat. Itu kalau kita banding, Masjid Dirar tu sampai sekarang tak hidup. Sebab dia tempat maksiat yang dimulai oleh orang munafik. Dan sebaliknya, Masjid Quba yang Nabi bina di atas asas taqwa dan untuk mendapat redha Allah, dia sentiasa hidup dan subur. Bahkan Nabi sentiasa pergi ke Masjid Quba setiap minggu. Nabi ambil wuduk kemudian solat di Masjid Quba kan. Sampai hari ini dan sampai bila-bila. Sebab dia asasnya adalah taqwa. Okay, kita sambung ayat yang ke-109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman, apakah man siapa? Asasa telah jadi bahasa Melayu. Mengasaskan. Sesiapa yang mengasaskan ataupun telah bunyanahu. Bunyan apa dia bunyan? Binaannya. Tapi kalau bahasa Melayu bunyan makna lain. Makna apa? Orang bunyan. Dia ambil bahasa Al-Quran tapi dah selewengkan makna. Bunyan sebenarnya makna dia binaan, bukan orang bunyan. Binaannya ala taqwa, atas dasar taqwa.
Apa makna takwa? Secara umumnya takwa ialah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Tapi dari segi bahasa, takwa ialah daripada perkataan wiqayah, benteng. Al-wiqayah khairun minal ilaj. Apa maksud? Al-wiqayah khairun minal ilaj. Ini bukan hadis, ini perkataan Arab. Kalau kita biasa jumpa ayat ni di mana ni? Di klinik, hospital. Jadi apa makna dia? Mencegah lebih baik daripada merawat. Jadi takwa daripada perkataan wiqayah. Jadi wiqayah ataupun takwa tu ialah mencegah diri kita daripada maksiat. Dan takwa ni bila betul-betul nampak sifat takwa, bila seorang-seorang ataupun bila kita berdepan dengan maksiat dan dia hanya berdua sahaja, masa tu baru terbukti bertakwa ataupun tidak. Tapi kalau setakat cakap je, kalau saya perempuan ajak berzina, saya tak akanlah, saya ada takwa kan. Tak ada, tak boleh pakai. Takwa minallah, dari waridwan, dan ridwan mana? Redha. Jadi binaan masjid ke apa-apa ke, asasnya ialah untuk mentaati perintah Allah dan untuk mencari, dan tidak ada sedikit pun kerana kepentingan duniawi ataupun kepentingan diri. Maka Allah kata binaan ini adalah khairun, adalah lebih baik. Ini soalan, apakah siapa yang telah mengasaskan binaannya atas dasar takwa daripada Allah dan untuk mencari redha, apakah itu lebih baik atau amman, atau siapa yang asas, yang telah bunyanahu, binaannya ala syafa, atas syafa. Syafa ni bucu, taraf, dalam bahasa Arab dipanggil taraf, bucu. Ada masalah ya? Okey. Syafa mana? Taraf ataupun bucu ataupun hujung. Juruf, jurang. Harin, yang akan runtuh. Yang akan runtuh. Fanhara, lalu ia runtuh. Bihi, dengannya. Dengannya ni maksud dengan apa ni? Dengan binaan yang dibina di atas asas. Allah tak sebut binaan yang kedua ni atas asas apa. Tapi kita boleh faham. Sebab Allah bertanya, adakah binaan yang didirikan atas asas takwa dan mencari redha Allah lebih baik, ataupun binaan yang asasnya Allah tak sebut. Allah hanya menyebut binaan atas asas di bucu, di hujung,
jurang yang akan runtuh. Tapi kita boleh faham makna bina yang kedua ni apa asasnya. Lawan takwa lah, iaitu maksiat kepada Allah dan mencari kemurkaan Allah. Kenapa Allah tak sebut? Sepatut soalan dia macam ni. Mana lebih baik, rumah ataupun masjid yang dibina kerana mencari takwa dengan dibina untuk mencari kepentingan dunia, kan? Itu jelas kan? Tapi ayat ni tak sebut. Yang satu lagi dibina atas asas apa? Allah tak sebut. Yang Allah sebut apa dia? Di atas jurang yang, di hujung jurang yang hampir roboh. Sebenarnya apa yang Allah nak bagi tahu? Boleh faham? Faham soalan? Apa dia? Apa dia? Tak, soalan dia kenapa Allah tak sebut binaan satu lagi di atas asas maksiat? Kan? Sepatut macam tu lah, baru berlawanan kan? Yang ni asasnya takwa, yang ni asasnya maksiat. Tapi Allah tak sebut asas maksiat. Allah sebut di bucu yang hampir roboh. Jadi apa yang Allah nak bagi tahu sebenarnya? Allah rujuk balik pada masjid yang ayat sebelum tu kot, cerita pasal masjid yang didirikan atas bukan dalam satu bawah. Tak juga. Kalau kita bina selain daripada takwa, ini sia-sia. Ha? Selain daripada takwa, memang sia-sia. Mana yang bukan sebab takwa, segala binaan itu sia-sia. Apa yang Allah bagi tahu di bucu jurang yang akan runtuh, kan? Sebenarnya Allah nak bagi 2 in 1. Kalau Allah bagi tahu binaan yang dibina atas asas maksiat, tapi kita tak tahu apa akibatnya, kan? Allah, kita takkan tahu. Ataupun kita akan tanya, okey, kalau bina di atas asas maksiat, apa kesudahannya? Tapi Allah bagi tahu terus kesudahannya, maka kita boleh bayangkan asasnya bukan takwa. 2 in 1, boleh faham? Makna selain daripada takwa, inilah akibatnya. Boleh? Itu tadabbur. Dia kena fikir. Kemudian Allah beritahu apa? Bukan setakat dia akan runtuh, tapi fanharabi fi nari jahannam. Dia bukan runtuh di atas air, bukan runtuh di atas tanah, tapi runtuh di dalam dalam neraka jahannam. Dia macam ni ya. Ini tanah kan? Tanah macam ni. Jadi kalau orang Islam buat masjid kat sini kan, orang munafik buat masjid kat sini, ibu kan? Bila-bila masa akan runtuh. Maknanya tak, satu pasti tak akan selamat. Yang kedua, kat bawahnya apa? Neraka, bukan setakat jurang, neraka. Okey tak lukisan? Boleh faham? Yang penting fahamlah. Okey, kemudian Allah kata wallah dan kalau kita sebut wallahi, terjemah apa? Demi Allah. Demi Allah. Kalau sebut wallahu dan Allah, jangan terjemah demi. Yang membezakan apa? Baris akhir ni. Wallahu dan Allah la yahdi, tidak akan memberi hidayat, petunjuk kepada kaum
kaum yang zalim. Okey. Siapa ni kaum yang zalim? Orang munafik. Salah tu. Cerita sebelum ni cerita orang munafik kan? Tiba-tiba keluar perkataan zalim. Kalau Allah sebut wallahu la yahdil qauma al munafiqin, beza makna dia. Apa beza? Siapa saja yang buat binaan macam ni, walaupun dia bukan munafik, dia adalah zalim. Kalau sebut munafik saja, orang Islam kata apa? Aku bukan munafik. Tapi perbuatan dia sama dengan munafik kan? Jadi Allah nak beritahu, siapa saja yang buat kerja macam munafik, maka dia adalah zalim. Bila zalim, tak akan dapat hidayah. Boleh? Okey, apa punca manusia tak dapat hidayah? Dia berdoa minta hidayah kan, ihdinas siratal mustaqim 50 tahun. Tapi tak dapat hidayah, masih buat maksiat. Apa punca? Zalim. Jawapan dalam ayat ni. Jadi Allah nak beritahu, Allah tak akan bagi hidayah pada kaum yang zalim. Kenapa tak bagi hidayah? Sebab dia zalim. Makna penghalang dapat hidayah ialah zalim. Ustaz, kenapa saya dah doa lama tapi Allah tak bagi hidayah? Zalim lah. Ustaz cakap baik-baik. Memang ayat Quran. Zalim ni luas kan? Satu, zalim pada orang. Yang kedua, yang ramai tak perasan apa dia? Zalim pada diri sendiri. Sebab zalim tu sebab tak bertakwa. Ya, pastilah. Bila dia takwa, dia tak akan zalim. Zalim ni konsepnya macam mana? Definisi zalim. Zalim ialah letak sesuatu bukan pada tempatnya. Saya ambil kopiah pakai kat lutut kan? Zalim tak? Zalim. Nampak macam main-main kan? Tapi zalim sebab letak sesuatu. Dan zalim yang paling besar apa dia? Kenapa? Apa kaitan syirik dengan meletak sesuatu bukan pada tempatnya? Dia meletakkan Allah bukan pada tempatnya. Apa dia? Dia tak sembah Tuhan. Tuhan sepatutnya disembah, tapi akhirnya dia sembah yang selain daripada Allah. Itu unsur zalim. Dan itulah zalim yang paling besar. Okey, kalau orang tanya, Allah tak akan bagi hidayah pada kaum yang zalim sampai bila? Adakah selama-lamanya? Selagi dia tak bertaubat dan selagi sifat zalim tak hilang, maka Allah tak akan bagi hidayah. Macam yang bunuh 100 orang kan, zalim tak? Tapi akhirnya dapat tak hidayah? Dapat sebab dia bertaubat. Okey. Apa pengajaran daripada ayat 109? Fikir jangan lama sebab makanan banyak malam ni. Ancaman tak terkecuali. Ancaman tak terkecuali kepada semua orang. Makna Allah bagi ancaman kepada siapa ni? Tak dalam konteks ayat ni lah. Apa sifat zalim dia? Apa sifat zalim dalam konteks ayat ni? Dia bina masjid, tujuannya untuk pecah belah. Jadi pengajarannya apa? Apa saja perbuatan yang memecah belah ke orang Islam, hukumnya haram dan wajib kita tentang. Apa saja, bukan bina masjid je. Kadang-kadang dengan perkataan kan? Kadang-kadang dengan slogan. Dan juga pengajaran, apa saja benda yang baik boleh bertukar menjadi maksiat. Dengan hanya kerana apa? Dia bina masjid kan? Masjid cantik tak? Cantik. Tapi boleh masuk neraka. Jadi binaan dia yang baik itu bertukar menjadi tak baik disebabkan apa? Niat je.
Niat boleh mengubah amalan seseorang walaupun pada zahirnya baik. Dan banyak contoh kan yang Nabi kata 3 golongan yang awal dicampak dalam neraka. Cantik tak amalan? Cantik. Seorang tu yang berjihad pada jalan Allah, seorang lagi dermawan, infak fi sabilillah, seorang lagi berilmu, baca Quran siang dan malam, semua amalan baik, tapi dirosakkan oleh niat. Ya. Okey. Jadi kalau kita buat rumah, tapi ada niat supaya kita bebas nak buat apa dalam rumah kan. Ada persamaan tak? Ha? Ada persamaan. Dia satu je, kalau tidak takwa, maksiat. Ha. Jadi dalam rumah tu penuh dengan maksiat, lebih kurang sama. Wajib roboh tak? Tu kena tanya MBSA. Ha? Okey. La yazalu. Apa dia? La yazalu sentiasa. Satu lagi nak sebut tadi, haram kita solat di tempat maksiat. Daripada mana hukum ni kita ambil daripada mana? Haram solat ataupun buat ibadat di tempat maksiat. Niat tempat maksiat tu tak betul. Tak, daripada bahagian mana kita boleh keluarkan hukum, iaitu haram solat di tempat maksiat. Ayat sebelum ni kan Allah kata la taqum fihi abadan. Jangan kamu solat walaupun di masjid. Haram solat. Kenapa? Sebab tempat tu maksiat. Kenapa maksiat? Sebab niat. Okey. La yazalu, sentiasalah bunyan. Banyak pula bunyan malam ni. Binaan allazi, yang banau, mereka bina yang mereka banau. Sentiasalah binaan mereka yang mereka bina ribatan. Ribatan daripada berkata raib. Zalikal kitabu, apa dia? Syak ragu. Syak ragu. Termasuklah kufur fi qulubihim, dalam hati-hati mereka. Sambung ni yang tadi tempat maksiat lah. Kalau yang macam semayang dekat tempat, bukan dekat negara kafir lah, tempat yang bersih dalam gereja. Tak, itu ulama mengatakan kalau dah darurah, tak ada tempat lain, silakan. Ini masjid ni banyak tempat kan. Okey. Allah kata apa? Sentiasalah binaan mereka pada masjid jirar, yang mereka bina itu menjadi syak, keraguan dalam hati mereka. Apa maksud dia? Iaitu pendapat pertama, dengan mereka bina masjid itu sebenarnya menambahkan lagi kekufuran mereka. Itu maksud pertama, ribah. Kan dia sebut sebelum ayat ni, orang munafik bina masjid itu apa tujuan? Satu, tafriqan. Yang kedua, mengintik, irsadan. Yang ketiga, ada 3 kan? Itu irsadan. Kemudian tafriqan, pecah belah. Satu lagi, kufran. Untuk menambahkan kekufuran mereka. Jadi ribatan di sini maksud dia ialah binaan mereka itu sentiasa menambahkan kekufuran dalam hati mereka. Pendapat kedua, ribatan makna
ketakutan. Ribatan makna ketakutan. Apa dia? Bila Nabi Allah dah bongkar niat mereka bina masjid dan Nabi dah roboh, mereka sentiasa dalam ketakutan. Takut apa? Takut Nabi bunuh mereka, takut Nabi rampas harta mereka. Itu makna ribatan yang kedua. Kemudian Allah sebut fi qulubihim. Kenapa sebut? Ragu-ragu dalam hati mereka. Dia ragu-ragu memang di hati kan? Ada tak ragu-ragu di kepala? Tak ada. Kenapa sebut lagi fi qulubihim? Penegasan. Penegasan. Nak tegas apa? Rapat dalam hati. Allah yang mengetahui apa yang dalam hati orang. Allah tahu dalam hati. Tapi secara umumnya syak wasangka kufur ni memang dalam hati kan. Jadi Allah tak sebut hati pun orang akan faham. Allah mengetahui benda baik. Macam ni lah dalam ayat apa ni? Fi qulubihim maradun. Kemudian fazadahumullahu marada. Ini surah apa ni? Cerita tentang siapa? Orang musyrik. Orang munafik lah. Kan awal surah Baqarah adalah cerita 3 golongan. Muttaqin, kafirun dan munafik. Jadi Allah kata fi qulubihim, dalam hati mereka ada penyakit. Allah boleh tak sebut fihim, pada mereka ada penyakit? Boleh kan? Boleh. Tapi kenapa Allah sebut dalam hati? Sakit seluruh badan dia nak penting seluruh yang Kalau hati sakit, satu badan sakit. Tapi ada orang hati sakit boleh gelak lagi. Apa dia? Kat apa? hati paling penting Hati paling dalam orang tak nampak daripada Pasal mengetahui benda baik. orang tak nampak. Lepas tu dia sebenarnya manusia banyak fokus tentang penyakit di mana? Fizikal kan? Jadi manusia paling banyak lupa ialah penyakit dalam. Jadi Allah nak bagi peringatan. Penyakit paling banyak ialah tempatnya di dalam hati. Dan orang munafik tu jadi munafik sebab apa? Sebab penyakit dalam fizikal dia okey tak orang munafik? Okey. Pakai jubah, pergi solat, pergi berjihad. Jadi masalah besar manusia ialah yang dalam hati. Yang ni yang ramai manusia tak bagi masa kan. Banyak habis masa dia repair yang mana? Repair? Luar lah. Repair rumah. Repair body. Repair jerawat kan. Nak buang jerawat. Jadi di sini pun sama. Allah nak bagi isyarat. Penyakit yang bahaya ialah tempatnya dalam hati. Penyakit dua je. Satu, fizikal. Yang kedua, hati. Nabi sebut, Allah sebut dalam Quran. Siapa yang selamat di akhirat besok? Yaumala yanfa'u malun wala banun. Sambung. Rupa-rupa hafaz kerak je. Illa man atallaha bi qalbin salim. Ni cuba terjemah. Hari itu la yanfa'u, tidak akan memberi manfaat, malun, harta, wala banun, dan tidak juga, kecuali man atallah, orang yang datang kepada Allah biqalbin salim. Ada 3 benda kan? Satu mal, yang kedua banun, yang ketiga qalbun salim. 3 benda kan? Yang banyak manusia habiskan masa dan fokus ialah mal dan keluar pagi, balik petang, baiki hati ke cari harta.
Kadang-kadang dengan cari harta merosakkan hati kan. Kemudian balik pula urus anak kan. Kadang-kadang urus anak merosakkan hati. Yang selamat ialah qalbun salim. Sebab tu Nabi kata dalam satu hadis, ada orang pergi di akhirat besok badan dia solid. Badan dia solid. Dia jenis-jenis badan macam Malik Noor. Tapi bila ditimba di akhirat besok dengan sayap nyamuk lebih berat. Tak ada nilai. Tak ada nilai. Siapa ni? Abdullah bin Mas'ud. Pernah dengar kisah dia? Pernah dengar? Dia fizikal dia halus, betis dia lagi halus. Sampai sahabat gelakkan. Halusnya betisnya. Jadi bila Nabi dengar, Nabi tegur, kamu tahu tak, betis Abdullah bin Mas'ud yang halus tu kalau timbang dengan Jabal Uhud. Jabal Uhud besar kan? Dia besar ke panjang? Dua-dua kan. Maka betis Abdullah bin Mas'ud yang halus, yang kamu gelakkan lebih berat daripada Jabal Uhud. Yang memberatkannya apa dia? Amalan dia, qalbun salim. Salim makna sejahtera, selamat. Selamat daripada syirik, kufur, cinta dunia, pentingkan diri. Apa dia? Islam daripada Yalah. Lepas tu Nabi kata apa? Aslim taslam. Kamu serah diri pada Allah, taslam, kamu selamat. Jadi syarat nak selamat apa dia? Bukan baca doa selamat. Kalau baca doa selamat tapi tak serah pada Allah, tak selamat. Illa kecuali an taqatta'a, bahawa dia beza bahasa Arab. Kalau qata'a tanpa sabdu, qata'a. Satu lagi qatta'a, ada hamzah, ada sabdu, qatta'a. Huruf asalnya sama, qaf, ta, ain. Tapi bila bertambah huruf, bertambah makna, berbeza makna. Kalau qata'a ni potong sekali. Tapi kalau qatta'a potong berkali-kali. Macam wanita yang bila tengok siapa ni? Nabi Yusuf kan, yang potong jari. Dia qatta'a ke qata'a? Tengok bahasa Al-Quran. Allah guna qatta'na. Mereka makna apa? Mereka potong berkali-kali jari mereka. Apa rahsia mereka potong berkali-kali? Ini bukan potong timun, jari. Kenapa? Sebab dia tak rasa sakit. Kalau potong sekali rasa sakit, potong tak kali kedua? Tak rasa sakit. Tak rasa sakit sebab apa? Sebab muka Yusuf. Tapi sebenarnya surah Yusuf tu ada 110 ayat. Satu ayat aja yang menyebutkan cerita muka Nabi Yusuf. Satu ayat aja. 110 ayat cerita pasal kisah dia daripada kecil sampailah dia. Tapi orang Melayu ambil satu ayat tu je, muka Yusuf handsome. Punyalah cekak tadabbur orang Melayu. Okey, jadi di sini apa maksud ni? Terpotong-potong ataupun terputus-putus. Apa dia? Qulubuhum, hati-hati mereka. Apa maksud ayat ni? Allah nak beritahu setelah dia bina Masjid Dirar, mereka sentiasa dalam keraguan, dalam menambah lagi kekufuran, kemunafikan mereka. Sampai bila ni? Kecuali bila hati mereka dah terputus ataupun hancur. Pendapat pertama mengatakan setelah dia mati. Setelah dia mati. Ada pendapat mengatakan hati terputus ni melainkan setelah mereka betul-betul takut pada Allah. Takut tu digambarkan hati tu macam hancur.
mereka pun bertaubat. Habis, hilang. Riba hilang. Jadi dalam tafsir ni, kaedah dia kalau ada dua tafsir, satu ayat tapi ada dua tafsiran. Ataupun tiga tafsiran. Dan tiga-tiga tak bercanggah, boleh pakai tiga-tiga. Boleh? Dan ada tak orang munafik yang bertaubat? Ada? Ada. Anak Abdullah bin anak ketua munafik beriman. Wallahu alimun, dan Allah alimun, maha mengetahui, hakimun, lagi maha bijaksana. Apa kaitan hujung dua sifat Allah ni dengan cerita sebelum tu? Allah tahu apa? Apa yang Allah nak bagi tahu? Dia tahu apa? Dia tahu hati-hati orang-orang munafik ni. Jadi daripada perkataan Allah alimun, sebenarnya mesejnya apa dia? Amaran ke berita gembira? Amaran. Bunyi sepatah je Allah alim. Sebenarnya Allah nak bagi amaran. Macam kita beritahu pada anak kita kan, ayah tahu apa saja kamu buat. Anak kita takut ke senyum? Dengan perkataan tahu tu. Itu baru kita, walaupun banyak kita tak tahu kan. Kadang-kadang kita sendiri pun lupa. Tapi kalau Allah yang cakap, Allah tahu dulu, sedang akan datang, yang zahir, yang tersembunyi, yang besar, yang kecil semua. Kemudian bijaksana pula. Allah tahu apa dalam hati orang munafik. Dan Allah bijak. Bijak apa ni? Bijak apa? Kalau kita tengok kan, kenapa pula masjid? Kenapa orang munafik bina masjid kan? Kenapa dihancurkan? Kenapa dibakar? Kenapa tak biarkan? Jangan roboh, jangan hancur. Minta orang Islam ambil alih je, kan? Tak membazir kan? Betul? Yang mana lebih bijak? Hancur terus ataupun serah pada orang Islam menguruskan masjid Dira tu? Itu hakim. Sebab apa? Kalau Allah tak hancurkan, apa jadi? Yang lain buat lagi masjid kan? Tak apa kalau ada masalah, kita tukar cara dia. Tak, Allah nak hilangkan terus daripada ingatan orang munafik. Sebab tu dalam hadis tu, masjid tu bukan setakat diroboh, tapi Nabi buang sampah kat situ. Nabi nak gambarkan tempat ni tempat yang jijik, jangan dekat lagi. Itu makna hakim. Supaya jangan siapa-siapa terfikir nak buat lagi. Yalah. Orang kata hukum hudud zalim, sebenarnya orang tu dia yang zalim sampai tak faham apa hikmah hukum hudud. Okey apa? Habis Ini innallah kan? Ka'annallah. Innallah. Sesungguhnya Allah ishtara, telah membeli dari al-mu'minin, orang-orang beriman, anfusahum, diri-diri mereka ataupun jiwa-jiwa mereka, wa amwalihim, dan harta-harta mereka. Bila sebut beli, ada apa? Apa syarat jual beli? Apa dia? Ada penjual, ada pembeli, ada bayaran, satu lagi? Ada barang ataupun keuntungan kan? 4 mesti ada. Okey, pembeli siapa ni? Allah. Penjual? Orang beriman. Barang yang dibeli oleh Allah? Nyawa dan harta. Harga yang Allah bayar pada kita? Surga. Okay. Kita perasan tak dalam Al-Quran, bila Allah kata infak,
Allah galakkan kita infak, Allah sebut harta dulu ke jiwa dulu? Ha? Harta kan? Perasan kan? Ayat berapa? Dan sebenarnya surah Taubah ada 2-3 ayat dalam surah Taubah Allah kata yunfiquna amwalahum wa anfusahum. Cuba buka ayat 81. Surah At-Taubah ayat 81. Kan? Allah sebut apa? Amwal dulu kan? Kemudian ayat surah Taubah juga ayat 44 ke? Cuba tengok 44. Betul? Amwal dulu kan? Okey, tengok satu lagi ayat 20. Surah At-Taubah. Semua kan? Semua Allah sebut. Bila infak Allah sebut harta dahulu, kecuali ayat ni. Ayat ni Allah sebut apa dulu? Okey, apa rahsia? Apa hikmah? Jihad mana? Tapi yang banyak lagi ayat-ayat lain Allah kata yujahiduna, mereka berjihad. Yujahiduna bi amwalihim wa anfusihim, ada juga. Okey, kata ulama sebab ayat 111 surah At-Taubah ada Allah sebut pasal berperang. Ini berjihad, dan berjihad ni umum. Beza jihad dengan kita apa dia? Jihad umum, kadang-kadang pergi berdakwah, berjihad juga. Kadang-kadang kita bagi duit, kita tak pergi pun, berjihad juga. Tapi bila sebut qital makna berperang. Jadi dalam ayat 111 surah At-Taubah, kenapa Allah dahulukan jiwa? Sebab dalam ayat ini Allah sebut yuqatiluna, mereka berperang. Bila berperang, makna apa? Nyawa. Jadi sebab berperang, maka Allah sebut benda yang paling mahal. Benda yang paling mahal. Bila kamu nak korbankan nyawa, maka sebab tu Allah nak beli pun dengan harga yang mahal. Apa dia? Surga. Bila sebut perang, Allah sebut benda yang paling mahal. Kemudian bila sebut infak, Allah sebut harta. Kenapa? Kenapa? Bukan. Tadi kita dah sebutkan jihad tu umum. Kadang-kadang berdakwah. Supaya ruang untuk berdakwah, ruang untuk berjihad lebih luas. Kadang-kadang dia tak pergi berjihad kan, tapi ada peluang tak untuk berjihad. Dengan apa? Dengan harta. Dengan harta. Ada orang yang cacat kan, dia tak boleh nak pergi berjihad, dia tak boleh nak bagi nyawa dia. Ada peluang tak? Ada. Allah kata amwal. Jadi Allah sebut amwal supaya ruang untuk kita berjihad lagi luas, lagi terbuka. Tapi kalau Allah sebut berjihad, kena bagi nyawa dulu. Agak-agak berapa ramai yang ke depan? Berapa? Okey. Jadi Allah membeli daripada orang beriman jiwa mereka dan harta mereka. Bayarannya bi'anna lahum, bahawa sesungguhnya lahum, bagi mereka, milik mereka, apa dia? Surga. Kemudian yuqatiluna, mereka berperang ataupun membunuh fi sabilillah, pada jalan Allah. Mesti ada fi sabilillah, mesti ada. Kenapa? Sebab bukan semua yang berperang pada jalan Allah. Kadang-kadang kerana
pertahankan negara. Kadang-kadang kerana bangsa tak termasuk. Kemudian Allah kata fayaqtuluna, lalu mereka membunuh. Mereka membunuh. Wa yuqtalu, dan mereka dibunuh ataupun mati syahid. Sebab Allah sebut perang lah, maka Allah dahulukan harta. Okey. Kenapa Allah sebut membeli ya? Dia biasa yang membeli ni siapa? Manusia. Manusia yang berniaga kan? Allah tak berniaga dan Allah tak ada kepentingan pun. Jadi kenapa Allah nak beli? Apa dia? Sebab manusia suka apa? Berniaga. Kenapa? Kalau Allah kata korbankan nyawa kamu kan, mungkin kita rasa macam habis macam tu je. Tapi kalau Allah kata Allah nak beli, kita bayangkan apa? Bayaran. Kemudian bila kita berniaga, yang kita nak tengok apa dia? Yalah, kita nak tahu keuntungan, nak tengok apa? Kena tengok apa? Bukan. Siapa yang nak bayar pada kita? Kalau kita beli barang daripada orang kampung, agak-agak bayarannya berapa? Kita boleh agak lah. Kalau kita beli barang yang akan dibayar oleh Tan Sri Syed Mukhtar Al-Bukhari, agak-agak berapa bayarannya? Takkan nak bayar RM10 kan? Kalau kita beli barang yang akan dibayar oleh Tuhan, agak-agak apa bayarannya? Tengok Allah nak psycho kita lah. Dia hanya orang terdebur je faham. Sebab itulah bila turun ayat ni, sahabat tanya, Ya Rasulullah, betul tak ayat ni turun pada kita semalam? Nabi kata, ya. Semua sahabat bertakbir, seronok. Padahal dia tahu tak Allah nak beli apa ni? Kenapa sahabat seronok walaupun Allah nak beli nyawa? Bila beli nyawa makna kena korbankan. Tapi kenapa mereka bertakbir? Kita kalau sebut pasal ayat jihad ni, takbir ke ataupun apa dia? Tak ada salah apa takbir. Buat terdengar je. Susah. Kadang-kadang bukan berjihad pun, nak pergi berdakwah. Berpitas. Berdakwah bukan mati pun, kan? Dan bukan korban nyawa pun. Kadang-kadang seronok pula orang jamu makan. Okey? Ada satu riwayat mengatakan, bila sahabat dengar ayat ni, semua bertakbir, semua seronok. Kecuali Abu Bakar. Abu Bakar menangis. Jadi sahabat ada dua. Satu takbir, seronok. Satu lagi nangis. Kita dua-dua pun tak, kan? Jadi sahabat tanya, kenapa kamu menangis? Ya Abu Bakar. Abu Bakar menangis sebab dia kata, Allah beli hak siapa ni? Allah beli nyawa kita. Sebenarnya nyawa kita hak siapa? Allah yang cipta dan dia pemilik. Jadi dia beli barang dia. Kemudian dia beli harta. Harta tu siapa bagi? Dia bagi. Jadi dia beli harta dia, kemudian nak bagi harta dia yang lagi baik. Abu Bakar menangis. Ya Allah, sayangnya Allah pada kita. Beli barang dia, nak bagi barang yang lagi baik. Ada tak manusia macam tu? Saya bagi BM ke Zainah. Lepas 3 hari saya kata, Zainah, jual balik kereta yang saya bagi dan saya nak bagi. Tengok logik ya. Saya bagi, katalah saya bagi Honda kan, baru. Kemudian lepas minggu saya kata, Zainah, jual balik kereta yang saya bagi percuma
untuk saya bagi BM. Zainal tangguh tak untuk jual kepada saya? Kenapa tak tangguh? Tahu nilai. Ha? Sebab dia tahu dia akan dapat yang lebih. Itu baru BM. Yang Allah nak bagi apa ni? Syurga. Tapi tak ramai berebut. Kenapa? Dia tak nampak syurga, dia nampak mati. Faham tak? Sahabat tak nampak ni. Sahabat nampak syurga. Sebab tu berebut. Budak kecil, umur 14 pun berebut. Yang tua, yang tempang pun berebut. Bahkan kalau ada ayat yang lepaskan. Ahli Sufah, bila Nabi isytiharkan perang, mereka jumpa Nabi, minta Nabi bawa mereka kan. Dan Nabi kata, kami tak ada kenderaan nak bawa kamu pergi berjihad di Tabuk kan. Apa berlaku pada sahabat yang miskin ni? Sedih menangis. Sebab apa? Dia bukan nampak ni mati, dia nampak ni. Itulah beza. Kita keyakinan kan. Kita tak payahlah nak pergi berjihad kan. Kadang-kadang nak berjalan pergi solat Jumaat di masjid kan. Tak nampak pahala tu. Rasa berhak je. Lepas tu bila dengar azan terkejut je. Baru je solat dah azan pula. Okey, sebab tu ini ayat ni Allah kata Allah membelikan. Tapi dalam surah Saf Allah kata apa? Hal adullukum, wahai orang beriman, nak tak aku nak tunjuk pada kamu? Aku nak tunjuk pada kamu. Siapa ni Tuhan? Tunjuk apa ni? Ala tijarah. Tuhan tahu manusia suka berniaga. Kerja kerajaan pun nak berniaga juga. Part time kan, online. Bawang goreng pun nak berniaga juga. Manusia suka berniaga. Jadi Allah sebut perkataan berniaga. Tapi berniaga pada tu'minuna billah, beriman dengan Allah, kemudian korbankan nyawa dan harta. Dan dapat apa? Agak-agaklah syurga ni berapa kos dia? Berapa harga dia? Ha? Siapa boleh bagi penilaian syurga? Ha? Tak, Nabi kata apa syurga? Tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah. Yang tu ya Allah nak bayar. Jadi berbalik tak kita korbankan nyawa dan harta untuk dapat yang lagi baik. Sebenarnya kita takut nak mati kan? Takut nak korbankan nyawa, mati dalam peperangan. Sebenarnya kalau kita tak pergi berperang, kita mati juga tak? Ke selamat? Mati juga. Jadi Allah nak begitu, kamu tak pergi berjihad pun mati juga. Jadi aku nak bagi pilihan mati yang terbaik. Susah. Okey, kemudian Allah kata wa'dallah. Janji ke atasnya haqqan adalah benar. Fit Taurat dalam kitab Taurat. Kitab Taurat kitab siapa? Isa ke Musa? Musa. Wal Injil dan Quran dan bersambung. Ada lagi ayat ni? Zainal, panjang lagi? Oh, panjang lagi. Jadi bersambung ni bukan ayat Quran. Okey. Kenapa Allah sebut janji Allah ni pasal siapa yang korbankan nyawa dan harta akan dibayar dengan, dan janji itu Allah sebut dalam kitab Taurat dan Injil. Apa faedah? Kita perlu tak kitab Taurat dan Injil? Tak perlu, kita tak rujuk dah. Kenapa Allah sebut? Apa hikmah? Kebenaran kita akan berlama. Ha? Kebenaran tu? Bersamaan. Jadi apa faedah Allah beritahu kebenaran tu dah lama dah? Apa faedah? Macam puasa kan? Allah kata apa? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min. Jadi diwajibkan puasa ke atas kamu sebagaimana diwajibkan pada orang. Kenapa Allah beritahu? Kita tak nak tahu pun, kan? Kenapa Allah beritahu? Mesti ada sebab. Apa dia?
Jadi faedahnya anak begitu Tuhan tu satu je. Bila Tuhan satu, syariat sama tak? Walaupun Nabi berbeza, zaman berbeza kan? Satu. Yang kedua, Allah nak beritahu, kalau benda tu dah lama dan orang dulu boleh buat, maka kamu sebenarnya tak ada alasan. Berbeza tak? Kalau Tuhan kata hukum jihad ni permulaannya kepada umat Nabi Muhammad. Sebelum ni tak ada pun. Kita rasa apa? Ya Allah, macam tak ada je. Jadi psikologi. Allah kata, cerita jihad ni cerita dah lama. Orang dulu pun dah buat. Dalam kitab Taurat ada, kitab Injil pun ada. Okey? Jadi kita bersambung minggu depan insya-Allah. Dah habis masa kan? Panjang tak ayat tu? Kita berhabis ya? Nanti kalau separuh belajar minggu depan, lupa je minggu ni. Okey. Sikit je. Waman aufa, dan siapa aufa? Menepati, menunaikan bi'ahdi, dengan janjinya daripada Allah. Siapa yang menepati, menunaikan janjinya daripada Allah, fastabshiru, maka bergembiralah. Allah suruh siapa ni? Subhanallah. Kalau suami kita cakap ada berita gembira kan, kita dah gembira tak? Gembira kan? Kalau mak bapak kita cakap masa kita kecil kan, ayah ada berita gembira, kita dah gembira. Walaupun kadang-kadang tak gembira sangat pun boleh agak dah. Tapi siapa yang cakap ni? Allah. Macam mana orang beriman tak gembira? Macam mana orang beriman tak gembira sedangkan yang memberi berita tu ialah Tuhan. Sebab tu banyak ayat Allah kata wabashiri al-mu'minin. Maknanya berita gembira untuk orang beriman saja. Kalau tak gembira, mana tak beriman. Kalau tak gembira, tak beriman. Okey, gembira tak dengan berita malam ni? Gembira? Senyumlah sikit. Gembira tapi tak senyum. Sahabat bertakbir kan? Okey. Kemudian bibai'ikum, bergembiralah dengan apa? Jual beli kamu. Rasanya kita belum patut gembira sebab kita belum jual beli lagi. Belum jual beli lagi kan? Allazi bay'atum, yang kamu jual ataupun akad. Dan Allah tutup wazalika huwal fawzul azim. Itulah kejayaan. Ya Allah. Ramai manusia habiskan masa, habiskan duit untuk dapat kejayaan kat dunia. Allah kata itu bukan kejayaan. Kejayaan yang besar, yang sebenar apa dia? Mati syahid. Sebab apa? Jalan mudah masuk surga. Sebab tu ada hadis kan, orang yang ahli surga yang macam mana, yang bila Allah nak bagi peluang dia, Allah kata mintalah apa yang kamu nak. Yang ni minta istana, yang ni minta bidadari. Tapi ada satu golongan ahli surga, dia tak minta semua. Yang dia minta apa dia? Aku minta nak balik ke dunia supaya aku dapat berjihad dan aku mati syahid. Lepas mati syahid masuk syurga, aku nak keluar lagi, nak berjihad, nak mati syahid, kemudian mati, masuk syurga, nak minta keluar lagi ke dunia. Hadis sahih. Sebab apa? Sebab dia betul-betul nampak, betul-betul rasa janji Allah tu. Ya Allah, nikmatnya. Kita ni tak nampak kan? Sebab tu takut. Tapi sahabat nampak. Apabila masuk syurga, dia minta bukan nak tambah syurga lagi, nak balik supaya dapat nikmat bertambah. Itu keyakinan para sahabat. Wazalika huwal fawzul azim. Okey? Ada soalan ke?
Cuba bayangkan yang kita tadabbur Al-Quran selalu kan. Kadang-kadang tak berapa yakin lagi kan. Tak solid keyakinan. Dan cuba bayangkan orang yang tak tadabbur Quran langsung. Apa jadi? Ha? Alai. Berjihad dalam keadaan sekarang macam mana? Tak, bila sebut berjihad umum. Kita bantu orang miskin, berjihad. Kita pergi berdakwah kepada orang kafir, berjihad. Kadang-kadang kita sponsor orang pergi berdakwah, berjihad. Yang buat berperang tu sabar dulu, belum tiba masanya. Tunggu Dajjal datang. Ada orang katalah, kalau kamu betul nak berjihad, yang paling asas pastikan setiap subuh kamu bangun, salat malam, pergi salat subuh berjemaah setiap pagi. Kalau subuh pun tak boleh bangun, jangan bercita-cita nak pergi berperang. Subuh pun tak laratkan. Golongan masa Dajjal turun tu bukan orang biasa. Dajjal turun? Tak, Nabi dah bagi kaedah kan macam mana kita nak menghadapi Dajjal. Apa dia? Jangan takut pada Dajjal. Nabi dah bagi kaedah. Tidak ada satu Nabi pun yang datang, melainkan semua Nabi mengingatkan kaum dia kedatangan Dajjal. Bukan Nabi Muhammad aja. Dan Nabi bagi kaedah apa? Kaedah dia. Baca Quran tu maksud apa tu? Baca dengan faham, dengan tadabbur. Makna dekat dengan Al-Quran. Bukan baca 10 ayat surah Kahfi je. Yang lain tak faham. Dan baca doa ketika dalam solat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam kan? Wa min fitnati masih dajjal. Makna kena solat. Jadi kalau siapa tak solat, nak baca doa kat mana? Nabi kata baca dalam solat. Dan yang paling asas ialah mentauhidkan Allah. Bila ada satu hadis kan, Dajjal ni ada tulis kat dahi dia kafara, atau periwayat kata kafirun. Dan bukan semua orang nampak. Yang nampak siapa? Orang beriman je. Jadi kalau kamu nak selamat, jadi orang beriman, selamatlah. Selamatlah. Okey. Ada soalan ke Facebook. Tanya dapat hidayah hanya lepas bertaubat. Tapi orang akan bertaubat bila ada hidayah. Macam mana hidayah itu ke taubat datang kemudian? Ni macam ayam dulu ataupun telur dululah. Dia proses nak bertaubat tu mestilah dapat hidayah. Mana kadang-kadang serentak datang. Macam Umar nak pergi asalnya nak bunuh Nabi kan. Tapi kalau ikut ayat ayat terakhir surah Al-Ankabut, Allah kata apa? Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang betul-betul bersungguh-sungguh mencari hidayah, pasti kami akan bagi hidayah. Jadi sebenarnya orang yang dapat hidayah mesti ada usaha. Sebab Allah ada janji, siapa yang bersungguh, kami akan bagi. Maknanya kalau orang tu tak berusaha, tak bersungguh-sungguh, dia tak akan dapat. Termasuklah bila dia bertaubat kan, sebenarnya itu dah ada usaha untuk mencari hidayah. Okey. Boleh tak kita tulis sikit pengajaran? Sikit 5 minit boleh? Haram membina
apa-apa binaan termasuk masjid dengan tujuan untuk memudaratkan orang Islam seperti memecah belahkan mereka. Kadang-kadang berlaku kat kampung ni. Kampung tu ada satu, macam di Kelantan ada balai sah. Pernah dengar balai sah? Ha. Balai sah, yang lain tak sah. Dia kecil sikit pada surau. Kadang-kadang orang kampung ni tak setuju dengan yang pergi surau. Dia pun bina kat sini. Itu bentuk tu. Bentuk masjid dirar. Dan akhirnya orang berpecah dua. Berlaku. Jadi hukumnya haram. Kemudian yang kedua, wajib meruntuhkan apa saja binaan yang boleh menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Yang ketiga, amal kebaikan akan menjadi maksiat hanya kerana niat. Hanya kerana niat. Semua amalan yang asasnya takwa akan membawa keberkatan dan berpanjangan kebaikannya. Yang terakhir, apa saja amalan yang asasnya maksiat maka ia akan menjauhkan orang itu daripada Allah dan menjadi penyebab kepada masuk neraka. Okey, cukup lah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu